Baiklah, sekarang mari kita tengok surah Balariyah yang terdapat dalam ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah. Yang pertama ialah insya'in. Seperti yang kita maklum, insya'in merupakan satu kata-kata yang tidak mengandungi benar ataupun dusta pada pernyataan tersebut. Terdapat dua usul insya'in iaitu talabi wa ghairu talabi, yang mana talabi ini merupakan suatu perkara yang dituntut selain daripada waktu yang dituntut, manakala ghairu talabi merupakan perkara yang tidak dituntut selain daripada waktu yang dituntut. Jadinya, cara untuk kita kenal sesuatu pernyataan tersebut sama ada talabi ataupun ghairu talabi adalah dengan cara talabi menggunakan 5 bentuk iaitu al-istifham, an-nida, at-tamanni, an-nahyun dan juga al-amru. Manakala ghairu talabi ta'ajjub, tarajjiyah, maidahu, az-zammum dengan al-qasam. Seterusnya, mari kita lihat contoh daripada ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah. Yang pertama, ayyuhan nas, yang bermaksud wahai sekalian manusia. Ayat ini merupakan uslub insya'i talabi, an-nida ataupun yang berbentuk kata seruan. Yang kedua, fa'inuni, iaitu bantulah aku. Yang ketiga, faqawwimuni, yang bermaksud maka betulkanlah aku. Yang keempat, ati'uni, taatlah kepadaku. Yang seterusnya, kumu, bangunlah. Ayat-ayat ini merupakan uslub insya'i talabi yang berbentuk al-amru ataupun kata perintah. Baiklah, seterusnya adalah adribul khabar. Seperti yang kita maklum, khabar merupakan satu kata-kata yang mungkin benar ataupun salah, ataupun ia dikenali dengan ayat penyata. Jadinya, apakah itu adribul khabar ni? Adribul khabar merupakan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk kalam yang mungkin benar ataupun mungkin palsu. Seperti yang kita dah belajar, adribul khabar terbagi pada 3 jenis, iaitu yang pertama, ibtida'i. Ibtida'i merupakan satu ayat yang tiada adawat taukid di dalamnya. Yang kedua pula adalah talabi. Talabi adalah satu ayat yang mempunyai satu sahaja adawat taukid di dalamnya. Yang ketiga pula adalah ingkari. Ingkari merupakan satu ayat yang mempunyai dua ataupun lebih adawat taukid di dalamnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh untuk adribul khabar yang terdapat di dalam khutbah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Contoh yang pertama, as-sidqu amanah. Kejujuran itu merupakan satu amanah. Ayat ini merupakan ayat penyata, jadinya ia dikategorikan sebagai khabar ibtida'i. Yang kedua pula, wal kizbu khiyanah. Dusta itu merupakan pengkhianatan. Ayat ini juga merupakan ayat penyata dan ayat ini dikategorikan sebagai khabar ibtida'i. Contoh yang ketiga, fa inni qad wullitu 'alaikum. Sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian. Ayat ini dikategorikan sebagai khabar ingkari kerana dalam ayat ini terdapat dua adawat taukid iaitu inni dan juga qad. Seterusnya ialah akibat. Apa yang dimaksudkan dengan akibat? Akibat ialah menghimpunkan satu perkataan yang berlawanan di dalam satu ayat. Akibat ini juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu akibat ijabi dan akibat asalbi. Bagaimana kita nak kenal akibat ijabi dan akibat asalbi? Contoh bagi akibat ijabi ialah malam lawannya siang. Dan contoh bagi akibat asalbi, suka lawannya tidak suka. Nak mudah, dalam akibat asalbi, kata lawannya mempunyai perkataan tidak. Jadi, bila kita lihat dalam ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah, terdapat dua ayat akibat. Yang pertama, fa'in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kenapa ayat ini dinamakan akibat? Kerana dalam ayat ini mempunyai perkataan yang berlawanan, iaitu ahsantu, kata lawannya ialah asa'tu, yang bermaksud baik lawannya buruk. Dan ayat ini boleh dikategorikan sebagai akibat ijabi. Ayat akibat seterusnya ialah atiya'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Dan ayat ini mempunyai perkataan yang berlawanan iaitu ata'tu, kata lawannya ialah asaitu, yang bermaksud taat, lawannya maksiat. Dan ayat ini dikategorikan sebagai akibat ijabi. Baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada sajak.
Seperti mana yang kita belajar di tingkatan 4, sajak bermaksud kesesuaian dua koma dalam dua atau lebih perenggan dalam huruf terakhir, iaitu persamaan dua huruf terakhir dalam dua perenggan ataupun lebih. Okey, maksudnya dekat sini, sajak mempunyai dua perenggan atau lebih. Sajak tak akan pernah menjadi satu perenggan saja. Dan perenggan itu dikenali sebagai fikrah. Contohnya kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 85 ni, fa in ahsantu fa'ainuni wa in asatu faqawwimuni. Jadi di mana fikrah awal dan fikrah tsani dia? Okey, fa in ahsantu fa'ainuni merupakan perenggan pertama. Jadi dia adalah fikrah awal. Wa in asatu faqawwimuni, dia adalah perenggan kedua dan dinamakan sebagai fikrah tsani. Okey, dalam sesuatu fikrah akan adanya fasilah awal, dan kalau fikrah tsani pula dinamakan fasilah tsani. Apa itu fasilah? Berbalik kepada maksud sajak tadi, iaitu kesesuaian dua koma. Maksudnya fasilah ni adalah koma. Okey, baiklah. Dalam ayat sajak kita contoh dalam buku teks ni, fa in ahsantu fa'ainuni wa in asatu faqawwimuni. Dalam satu fikrah akan ada satu fasilah. Jadi kita tengok, kita lihat apa perkara yang persamaan dua huruf terakhir. Bila kita lihat fa'ainuni dengan faqawwimuni mempunyai dua perkataan akhir yang sama, iaitu nun dan ya, nun dan ya. Jadinya itu adalah fasilah awal dan fasilah tsani. Kita rujuk pula contoh kedua, as-sidqu amanatun wal kidhbu khiyanatun. Okey, kalau kita lihat kat sini, as-sidqu amanatun merupakan fikrah awal, wal kidhbu khiyanatun merupakan fikrah tsani. Okey, apa dia pula fasilah awal dan fasilah tsani? Fasilah awal adalah amanah dan fasilah tsani adalah khiyanah. Kerana apa? Kerana ada dua huruf terakhir yang bersama, iaitu nun ta marbutah, nun ta marbutah. Al-Muqabalah. Okey, kalau kita imbas kembali, Al-Muqabalah ni adalah menyatakan dua perkataan yang serasi atau lebih dalam sesuatu ayat, kemudian diikuti oleh dua perkataan atau lebih yang berlawanan ertinya secara berurutan. Maksudnya kat sini, muqabalah ni dalam satu ayat ada banyak perkataan berlawanan. Kalau kita lihat contoh pertama, as-sidqu amanah wal kizbu khiyanah. Kat situ kita boleh nampak ada dua perkataan berlawanan. Yang pertama, as-sidqu al-kizbu. Yang kedua, amanah khiyanah. Okay, kalau kita tengok contoh yang kedua pula, wadha'ifu fikum qawiyyun indi hatta urji'u alaihi haqqah wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhuzu al-haqqa minhu. Di situ pun kita boleh nampak ada dua perkataan berlawanan. Yang pertama, ad-dha'ifu qawiyyun. Yang kedua, irji'u akhuzu. Okeylah, kalau lebih jelas lagi, nak bezakan antara at-tibak dengan muqabalah. At-tibak ni dalam satu ayat ada satu je perkataan berlawanan. Kalau muqabalah, dalam satu ayat tu ada dua atau lebih perkataan berlawanan. Faham kan?